Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Suara Darul Huda, dan juga seluruh muslimin dan juga muslimat yang saya rahmati. Kita lihat pada pagi yang mulia ni, sebelum kita ada bincang mengenai dengan dalam bab muamalat, kita ada bincang dalam satu perbincangan yang panjang mengenai dengan dha' wa ta'ajjal. Bila sebut tentang riba, seseorang yang sudah sampai tempoh matangnya, contohnya akhir bulan ni kena bayar hutang. Bila tak bayar hutang, dilanjutkan tempoh pembayaran hutang tetapi dikenakan cas tambahan, itu dipanggil, itu confirm riba, sebulat suara di kalangan ulama. Tapi bagaimana seseorang yang diawalkan, contohnya akhir bulan tempoh matang dia, sepatut kena bayar hutang, tapi dia diawalkan pertengahan bulan dah bayar tapi dapat diskaun 20%, 30%. Itu menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Asalnya hujung bulan bayar hutang balik RM100, tapi disebabkan dia bayar pertengahan bulan, kita bagi diskaun. Bila bagi diskaun daripada RM100 jadi bayar RM70, ataupun RM80. Maka di sini ulama berbeza pendapat. Ada yang menyatakan hukumnya riba. Empat mazhab menyatakan riba, tetapi ulama-ulama kontemporari tidak menyatakan riba. Walaupun kayu ukurnya dalam memberi hukum itu adalah masa, tempoh masa lambat dikenakan caj, tempoh masa cepat dikurangkan caj. Itu semua mengikut ulama yang terkemudian hukum adalah dibenarkan, walaupun empat mazhab mengharamkan perkara ini. Kita lihat pada pagi ini mengenai dengan qalbud dain. Qalbud dain ini pindah hutang, tukar hutang. Maka bila sebut tentang qalbud dain adalah asyaddu anwa'ir riba, dia adalah jenis riba yang paling teruk lah, paling dahsyat. Al-qalbul ma'ruf 'inda an-nas alladhi idza halla 'ala madinihi ad-dain qala lahu imma an taqdi dini wa imma an tarbi. Bila mana dah sampai tempoh matang, seseorang berkata kepada orang yang berhutang kepada dia, sekarang ini sama ada kamu nak bayar ataupun kamu nak ditambahkan lagi hutang tersebut. Sebab sepatut sampai hujung bulan kena bayar tapi tak bayar. Nak bayar ataupun nak ditambahkan lagi. Bukan tambahkan lagi apa, tambahkan masa, tambahkan lagi hutang tadi, duit. Pembayaran, kos pembayaran ditambahkan lagi. Disebabkan perkara ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, jangan kamu memakan riba adha'afan mudha'afah, iaitu secara berlebih-lebihan, berlipat kali ganda. Dalam ayat ini kita lihat ada sebahagian ulama tafsir, dalam beberapa orang aja yang menyatakan makan riba ini dibenarkan, sebab Quran kata adha'afan mudha'afah. Yang tak dibenarkan makan riba adalah secara berlebih-lebihan, berlipat kali ganda. Ada beberapa orang di kalangan ulama tafsir kata boleh. Sebab apa boleh? Sebab dengan boleh makan riba dengan syarat tidak berlipat kali ganda. Tetapi pendapat ni amat janggal lah. Pendapat amat janggal kerana bila sebut tentang riba, satu sen pun haram. Bukan berlipat kali ganda je haram. RM1 pun haram. Bukan kira 100, RM1,000 je. Jadi di sini adha'afan mudha'afah dalam bahasa Arab dipanggil qaid, qaid ittifaqi. Dia adalah satu perkara yang berkaitan pada masa tu.
jangan kamu makan riba secara berlipat kali ganda. Kerana Quran ini turun pada zaman tu orang makan riba bukan sikit-sikit, banyak-banyak. Macam zaman sekarang makan rasuah, bukan 100-200, berbilion. Jadi sama juga dalam masalah ini. Quran turun jangan makan riba berlipat kali ganda sesuai pada zaman tu. Zaman tersebut makan riba, dia cas ribanya tinggi. Bukanlah bermaksud la ta'kulu riba, jangan makan riba secara berlebihan. Kalau sikit tak apa, itu mafhum mukhalafah je, tapi tak sesuai. Adalah riba ini menggunakan sistem kita panggil transaksinya seperti ini. Min akbaril kabair, dia adalah antara dosa-dosa yang terbesar, kerana syaitan akan menghiaskan perkara ini jadi baik. Riba ini jadi baik. Sebab apa jadi baik? Dia hiaskan daripada asalnya riba, tapi dia nampak macam nak bantu orang, nak bagi tempoh kepada seseorang, tapi dikenakan cas macam baik, tapi sebenarnya itu adalah semuanya riba. Contohnya seseorang yang mana dah sampai tempoh matang, tapi orang yang berhutang tak ada duit untuk bayar, tak ada duit, tetapi dia mempunyai, contohnya kalau dia berkebun, dia ada cangkul dia ada alat-alat dia lah, semua sekali, dia ada haiwan ternakan dia. Sebenarnya tak wajib pun dia jual alat-alat pekerjaan dia, binatang, haiwan dia tak wajib jual, sebab itu adalah keperluan dia. Tetapi tuan punya hutang ni, yang memberi hutang, dia nak segera. Jadi dia kata apa, kamu pergilah kepada orang A ni, kamu minta hutang dengan dia, aku jadi apa, guarantor kepada kamu. Dia telah deal dengan orang A supaya pergi jumpa orang A, jadi dia jadi penjamin hutang tersebut. Tapi semua tu bukan free, semua tu dikenakan cas. Jadi semua ini walaupun nampak macam membantu, tetapi sebenarnya tidak membantu. Ini adalah dipanggil helah untuk mengambil riba. Helah untuk mengambil riba tidak dibenarkan sama sekali. Ulama-ulama dalam mazhab Hanbali dan juga selain daripada ulama mazhab Hanbali, mereka menyatakan apa? Haram semua helah-helah yang sampai kepada perkara-perkara yang diharamkan. Gambarannya, zahirnya akad tersebut adalah gambarannya akad yang diharuskan, tetapi maksud tujuannya adalah haram, maka tetap hukumnya haram. Sama juga seperti ini, helah-helah yang disebutkan ashalul hiyal, walaupun seremeh-remeh, sekecil-kecil helah, bagi setiap seseorang, dia nak qalbud dain, dia nak tukar hutang. Maksud tukar hutang, tak mampu bayar hutang, tak apa, aku bagi tempoh kepada kamu, dinaikkan hutang kamu, bayaran hutang. Ataupun pergi kepada orang A, minta hutang dengan dia, kemudian orang tu bagi hutang, kamu bayar kepada aku dengan cas yang tinggi. Ataupun bayar kepada orang yang kamu berhutang tadi, cas yang tinggi. Itu semua adalah perkara yang diharamkan, tidak dibenarkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan, Allah Ta'ala mewajibkan apa? Inzarul mu'sir. Nanti kita akan bincangkan lepas ini, iaitu memberi tangguh kepada orang yang susah nak bayar hutang. Memberi tangguh kepada orang yang tak mampu bayar hutang. Sebab itu sebelum kita memberi hutang, tengok dulu kemampuan seseorang yang nak berhutang kepada kita. Terutama yang susah sekali untuk bayar hutang ni siapa? Orang terdekat dengan kita, anak saudara kita, pakcik kita. Mereka ini yang wajib kita bantu. Tapi tengok keperluan. Bila kita bantu dia, kita nak minta hutang segan, susah. Sebab dia orang yang ada kena-mengena dengan kita. Jadi bila mana nak minta hutang susah, maka akan berlakulah keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Jadi sebab itu sebelum memberi hutang, pastikan kita tahu orang ini mampu bayar ataupun tidak. Walaupun kita ada duit, tapi adakah kita boleh bagi? Kita boleh bagi di atas dasar untuk membantu dia. Bagi saja boleh.
Tapi bila kita nak bagi hutang, tengok dulu, sebab hutang dalam jumlah yang besar. Dia tak akan minta hutang RM50. Kalau hutang sampai sebulan, 2 bulan, dia tak akan minta RM50. Mungkin dia minta RM1,000, RM2,000. Cuma kita lihat gaji dia sebulan berapa, dia nak bayar kita balik berapa. Jadi adakah mampu ataupun tidak. Persoalan yang kedua iaitu mengenai dengan saya petikan persoalan-persoalan ini adalah dalam kitab Fiqh wa Fata wal Buyu', iaitu dalam kitab fiqh dan juga fatwa akad jual beli daripada Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' wa Ashab, iaitu lajnah perbahasan ilmiah dan juga fatwa yang telah dikarang oleh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga Ibnu Bas dan juga Ibnu Utsaimin dan juga Ibnu Fauzan. Ini mereka setiap kali ada isu, mereka akan berkumpul, mereka akan bermesyuarat dan memutuskan keputusan di atas sesuatu isu tersebut. Adakah harus seseorang yang mengambil contohnya ringgit tapi bayar balik dengan duit rial ataupun duit dolar, adakah dibenarkan ataupun tidak? Wa yusamihuhu fil baqi, dan yang lebih itu dia halalkan, adakah harus ataupun tidak? Contohnya saya berhutang kepada seseorang. Hutang apa? Iaitu hutang dengan dolar, tapi bila saya bayar ringgit. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Sebab kita tahu nilai dolar dan juga ringgit ni bezanya jauh. Hutang $10, bayar RM10. Contoh. Jadi di sini ulama menjawab hukumnya tidak dibenarkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak membenarkan perkara ini. Seperti itu juga selain dari Ibn Taymiyah tak membenarkan perkara ini, kerana dia bertentangan dengan hadis yang sahih yang mana Nabi SAW mensyaratkan bay'ul fiddah bil fiddah an yakuna waznan bi waznin, jual emas dengan emas, perak dengan perak, iaitu sama wazannya, sama timbangan. Kalau 10 gram perak sama dengan 10 gram perak, 10 gram emas sama dengan 10 gram emas. Tak lihat dari sudut apa jenis dia, tapi ditengok dari sudut wazan, kuantiti dia, berat dia, timbangan dia. Tak kira lah emas 916, 999, walaupun harganya berbeza, tetapi dilihat dari sudut beratnya. Itu Nabi kata kena sama timbangan, yadan biyadin, kena cash, tak boleh secara bertempuh. Sebab itu dalam pembelian emas dan juga perak ini, pembelian secara online ini adalah ditinggalkan lebih selamat. Walaupun adalah pendapat yang membenarkan, tetapi pendapat itu pendapat yang minoriti. Majoriti di kalangan ulama, emas perak belinya adalah on the spot. Kita panggil akad lah ni. Beli, serah duit dapat emas, serah duit dapat perak. Dia tak boleh secara online, walaupun tak dinafikan. Ada ulama membenarkan perkara tersebut. Sebab perbezaan antara duit ringgit, duit dolar ni dia berbeza. Walaysa hadzal ladzi zakarahu hibah wa musamahah wa innama hiya muawadah. Bukanlah kayu ukurnya adalah musamahah, bertoleransi. Tak apalah yang saya bagi duit kepada kamu 10 dolar, bayar tak apa, saya bayar RM20 pun tak apa, saya bayar RM30 tak apa, yang lebih kalau ada lebih saya halalkan. Bukan masalah halal ataupun tidak. Dalam bab riba dia tetap riba. Dalam bab riba adalah tetap riba. Sebab itu seseorang yang kerana ini dipanggil hibah, tapi hibahnya tak kena tempat. Tuan-tuan, contohnya saya bagi contoh yang mudah. Tuan-tuan tukar duit, tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan tukar duit RM100 shilling, tuan-tuan bagi RM100 kertas. Tapi bila pergi, dia akan kata disebabkan kos kira shilling ni, kita charge lah RM10, jadi RM110. Maka hukumnya riba. Ataupun pihak yang satu lagi, pihak bank ataupun pihak yang kira duit ni,
di kaunter ni dia kata apa, tuan nak tukar RM500, okey saya bagi RM500, 550. Macam mana RM50 tu? RM50 ni dianggap sebagai satu hadiah je lah, ataupun dianggap sebagai upah. Sama ada daripada pihak yang memberi duit shilling ataupun daripada pihak yang nak tukar duit shilling, sama riba, tidak dibenarkan. Sebab apa tak dibenarkan? Walaupun kita kata apalah RM50 dah, kita nak kira tu 500 tu banyak juga, susah. Tidak. Walaupun atas dasar halal, kita halalkan, kita hebah, kita hadiah, kita beri upah, tak dibenarkan. Kerana riba tetap riba. Tuan-tuan nak bagi upah, nak bagi apa, lepas daripada itu, dalam transaksi tersebut tak dibenarkan. Kerelaan saya, bukan dia paksa saya untuk bayar 1,100. Saya hutang 1,000 tapi saya nak bayar 1,100. Tuan-tuan, untuk masalah ini, kalau tuan-tuan bayar 1,100 daripada kerelaan tuan-tuan, itu adalah dibenarkan. Tapi kalau diletakkan syarat ataupun tak diletakkan syarat pun, tuan-tuan yang setiap kali nak pinjam, tuan-tuan tahu mesti kena bayar lebih, itu tak dibenarkan. Sebab bila kita nak bayar hutang lebih, itu adalah sunnah. Riba tidak dibenarkan. Tuan-tuan tukar duit shilling 1,000 duit dengan duit kertas, tuan-tuan kata kesian dia kira duit RM1,000, kita bagi dah upah RM100, tidak dibenarkan. Dalam bab riba tidak ada toleransi dalam bab riba walaupun 1 sen. Dalam bab pinjam lain. Dalam bab pinjaman, bayar hutang, dia tak letakkan syarat apa-apa, kita yang nak bayar lebih kepada dia, itu sebab sebahagian orang dia kata itu adalah riba. Ini mungkin tuan-tuan agak pening sikit sebenarnya. Bila tuan-tuan minta hutang RM1,000, orang tu bagi RM1,000, tuan-tuan bayar RM1,100, RM1,200, tak apa, sebab orang tadi tak meletakkan syarat. Dalam bab satu lagi, dalam bab riba ni, itu tidak dibenarkan. Tuan-tuan bagi dia RM1,000, tuan-tuan bayar dengan $100, tapi ada lebih ada kurang sikit. Contoh, ada lebih ada kurang. Ataupun tuan-tuan bagi RM100 hutang, tuan-tuan bayar balik dengan $30. Kemungkinan lebih, kemungkinan kurang sikit. Jadi tuan-tuan, dalam masalah isu ini adalah dihukumkan sebagai riba. Walaupun tuan-tuan kata apalah, yang lebih tu saya halalkan, yang kurang, yang lebih saya halalkan, tetap jadi riba. Kita lihat. Ya. Ya. Tak, dalam bab kita bagi dia 100, tak, itu tidak jadi riba. Kita bagi dia RM100 hutang, dia bayar RM150 ataupun RM120, kita pun terima je. Mana kita tidak lapaskan Ustaz yang kita cakap RM100 kita lapaskan dia. Adakah itu riba ni? Tak. Tak ada, kita maksud saya itu tidak menanggung syarat hutang.
Dia kalau kita bagi hutang RM100, dia bayar RM120. Kita tak minta dan tak letak syarat pun, dia yang bayar. Jadi hukumnya dibenarkan lah. Dibenarkan untuk kita ambil. Riba tadi. Dia riba ni dia riba ni dia ada 4 jenis riba lah. Riba fadal, riba nasi'ah, ada 2 riba lagi. Cuma yang kita bincangkan pada kuliah maghrib kalau tak salah saya pada bulan yang lalu, dipanggil itu riba, dipanggil riba jahiliah. Macam mana tu? Jadi macam saya contohlah, nak suruh buka atas kadang riba ni susah juga sini riba. Dia tak, dia sebenar macam tentang duit ni. Okey. Dia yang paling utama dalam bab riba ni, dia kena mengena dengan harta, iaitu duit, dan juga emas dan juga perak lah. Satu lagi tuan-tuan jangan lupa, dalam bab riba ini juga dia ada kaitan dengan makanan asasi. Makanan asasi. Makanan asasi, contohnya tuan-tuan bagi tukar dengan saya 10 kilogram beras Thailand, beras import. Saya bagi tukar dengan beras tempatan 15 kilo. Saya bagi lebih sebab beras import mahal sikit. Jadi saya bayar beras tempatan ni, saya tukar lebih. Saya 15 kilo beras tempatan, saya bagi ke Haji. Haji bagi dekat saya 10 kilogram beras import, beras daripada Thailand. Maka hukumnya riba. Riba. Sebab dalam bab makanan asasi tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia kena sama timbangan dan juga mestilah on the spot akad tersebut. Ini kita ada bincangkan, saya belum bincangkan bab ni, tapi sebenarnya dia ada pecahan riba. Saya tak ingat di mana. Sebelum ni saya ada bincang satu je sebelum ni, bab riba. Okey. Ya. Dalam bab riba je, dalam bab riba dia ada yang kita panggil riba jahiliah sebelum ini adalah riba jahiliah. Sekejap. Riba jahiliah dipanggil sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah, riba jahiliah. Riba nasi'ah ni dia ada 2 jenis. Riba nasi'ah dia ada 2 jenis. Yang pertamanya adalah qalbutain. Qalbutain ni yang diamalkan pada zaman jahiliah. Apa dia? Riba an-nasi'ah, iaitu macam saya bagi tahu tadi, saya pinjam RM1,000, tuan hutang tadi kata dah sampai tempoh matang. Sama ada kamu nak di-extendkan lagi tempoh dia, boleh, tapi kena bayar lebih lah, daripada 1,000 naik 1,100. Itu riba pada zaman jahiliah. Ini riba yang masyhur lah pada zaman jahiliah. Mereka akan tak ada kerja apa-apa, kerja itu je. Orang-orang yang kaya, kerja mereka ni je, kutip hutang. Setiap kali cukup, macam cukup masa dia, mereka kutip hutang. Hutang tu mereka ambil lebih. Inilah yang diamalkan pada zaman jahiliah. Maka Quran turun, Quran haramkan semua sekali riba. Itu riba nasi'ah yang pertama. Yang keduanya, riba nasi'ah ni iaitu setiap jenis yang sama dari sudut sebab riba ataupun illatul riba, sebabnya sama. Contohnya emas dengan emas, perak dengan perak, tukar. Ataupun emas dengan duit. Emas duit tu sebenarnya belakang nilai emas juga, samalah. Emas dengan emas, emas dengan duit sama. Jadi bila mana tuan-tuan tukar 10 gram dengan 10 gram emas, 10 gram emas tukar dengan 10 gram emas, tapi masalah tuan-tuan lewat pada pemberian. Tuan-tuan dah ambil dah 10 gram emas, yang tuan-tuan punya tak bagi lagi 10 gram emas kepada orang yang bagi kepada tuan-tuan tadi, itu dianggap sebagai riba, lewat, dipanggil nasi'ah.
Sebab emas kita tak boleh lewat, sebab dia punya mudaratnya agak besar. Yalah, kalau emas ni, contohnya saya beli emas hari ni, saya ambil 3 hari akan datang. Masalah 3 hari akan datang, adakah harga sama dengan hari ni? Kemungkinan naik, kemungkinan turun. Jadi sebab itu antara hikmahnya Nabi larang perkara ni. Sebab emas ni harga tak sama setiap hari. Sama juga beras dengan beras. Bila saya tukar 10 kilogram beras tempatan dengan 10 kilogram beras import, saya tukar 10 kilogram sama 10 kilogram, okey dah. Cumanya secara bertempoh, tidak on the spot, maka itu juga dianggap riba. Sebab pada Nabi kata al-burru bil burri wasya'iru bis syairi wat tamru bit tamri. Sama ada gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar. Ini semua adalah makanan asasi pada zaman tu. Termasuk kita padi, beras. Cuma tak disebutkan dalam hadis lah, tapi sebenarnya termasuk. Sebab zaman Nabi ni orang tak makan beras. Disebutkan gandum ataupun bali ataupun tamar. Tapi sebenarnya termasuk juga dalam situ adalah beras ataupun padi lah, beras, makanan asasi. Yang keduanya adalah dipanggil riba al-fadl. Riba fadl ini adalah lebih. Lebih ni maksudnya macam saya bagi tahu tadi, hutangnya 1000, bayarnya 1000 lebih. Ataupun emas tadi adalah 100 gram. 100 gram. Tiba-tiba tukar dengan saya bagi 120 sebab emas saya 916, emas yang murah sikit. Dia emas 999. Tetap dikira riba kerana emas dengan emas kena sama ukurannya. Itu secara ringkas lah. Nanti kita akan bincang lagi, insya-Allah kita akan kupas satu persatu mengenai dengan riba. Itu secara ringkas je. Sebab di sini dia tak sebut secara detail lah. Dalam kitab lain saya akan kupaskan, insya-Allah. Okey, sekarang kita lihat mengenai dengan seseorang, dia bagi tahu kepada kawannya, aqridni akhi fillah, kamu beri hutang kepada aku RM2,000. Wa katabna aqdan, maka ditulis satu surat nilai RM2,000 telah dipinjam, telah diberi hutang. Wa ba'da mururi muddatil qarad, selepas mana berlalu beberapa tempoh, irtafa'a, maka duit ringgit naik. Fa asbaha idza sallamtuhu ma huwa fil 'aqdi akun ataitu 300 dinar. Sebenarnya bila mana dia bagi contoh dia hutang 2000, jadi bila dah berlalu beberapa bulan atau beberapa tahun baru dibayar balik, nilai ringgit telah tinggi. Sebenarnya RM2,000 tu macam RM2,500. Jadi boleh tak pada ketika itu dia nak ambil tambahan? Sebab dia pinjam 5 tahun lepas RM2,000, RM2,000 5 tahun lepas tak sama. Sekarang ni kalau nak seperti RM2,500 lah, RM2,500 nilai dia. Maka ulama memberi jawapan, laisa lil muqrid, tidak boleh kepada si pemberi hutang selain daripada jumlah hutang yang diberikan. Itu saja yang dia boleh ambil. Walaupun duit ringgit naik 5 tahun akan datang ke beberapa tahun ke naik, tetap hutang dia tak kira berapa tahun tu, jumlah tetap jumlah tu. Illa at-tasmah biziyadah, melainkan sekiranya kamu nak bayar lebih, itu dibenarkan. Saya bagi tahu tadi. Sebab Nabi SAW bersabda, inna khiyarun nas ahsanuhum qada'an, sebaik-baik manusia orang yang paling baik dalam melunaskan hutang dia. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an, sebaik-baik di kalangan manusia orang yang paling baik dalam melunaskan hutang dia. Jadi di sini hutang, jumlah hutang tetap jumlah, tak kira lah zaman berubah ke apa, tetap banyak itu saja yang dibenarkan. Berapa banyak yang diberi hutang, banyak itu yang dibenarkan untuk ambil.
Satu lagi masalah, seseorang yang contohnya gajinya hanya RM3,000, tetapi disebabkan dia nak kahwin kemudian nak bagi hantaran, kemudian nak buat majlis kahwin, terpaksa pinjam kepada bank, contoh pinjam kepada seseorang. Maka dalam pinjam tersebut dikenakan cas riba. Dibenarkan ataupun tidak? Sama sekali tidak dibenarkan. La yajuzu lil muslim, tak boleh bagi orang Islam untuk meminjam sama ada daripada bank ataupun orang lain yang dikenakan cas. Kerana itu adalah a'zamur riba, yang riba yang terbesar. Jadi bagaimana? Wa alaihi an ya'khudha bil asbab al mubahah fi talab rizqi wa qada'i dain. Sama ada dia pinjam kepada orang yang tak kenakan dia cas, ataupun dia usahalah dengan apa-apa usaha yang dia boleh buat. Wal wajib ala ashabi dain, wajib kepada tuan pemberi hutang tadi, apa yang wajib kepada dia, iaitu yang zuruka ila maisarah, iaitu beri satu tempoh sampai waktu senang untuk dia bayar. Bila mana kita tahu dia itu adalah seorang yang susah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang nak bayar hutang tu orang susah, jangan kamu cas lagi. Sebab itu bila kita cas, kita menindas orang yang sedang susah. Dia dah susah, dia berhutang sebab susah, kita tindas, tekankan dia lagi di atas kesusahan yang ada. Quran bagi tahu lain. Quran kata fanadhiratun ila maisar, bagi tempoh kepada dia, tambah lagi tempoh, bukan tambah cas, tambah tempoh sahaja. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi Quran ajar satu benda yang lebih baik daripada itu, iaitu kamu halalkanlah. Itu lebih baik bagi kamu. Dia hutang kamu RM1,000, kita nampak dia pun susah sangat ni, jadi kita kata apa, kita bagi tempoh kepada dia. Tak apalah, sampai kamu ada duit, mungkin pertengahan bulan depan kalau ada duit kamu bayarlah. Quran ada satu benda lebih baik, wa antasaddaqu khairul lakum, halalkan jelah. Kalau RM1,000 nampak dia susah sangat, halalkan, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu kelebihan yang ada dalam menghalalkan hutang. Kalau tak pun, mungkin kita nak halal dengan RM1,000 tu payah, maka potonglah separuh, RM500. Kalau tak, potonglah suku. Itu menunjukkan kita telah membantu orang yang susah, terutama kaum kerabat kita. Kaum kerabat, saudara mara kita, anak saudara yang susah, maka sepatutnya kita bantu dia. Kalau dia tak boleh nak bayar hutang, kita kurangkanlah. Kalau tak, kita nak halalkan semua pun payah, kita kurangkan separuh ataupun suku, supaya untuk memudahkan dia bayar hutang. Kalau tak nak bayar juga, itu susah lah, tuan-tuan. Sebab tu saya bagi tahu tadi awal-awal, sebelum kita memberi hutang, pastikan kita tahu kelayakan dia untuk bayar hutang. Sebab kita tak akan bagi kepada seseorang yang susah nak bayar hutang. Sebab hutang ni bukan benda yang main-main. Sebab orang yang mati syahid akan tergantung amalan dia disebabkan hutang. Tergantung amalan dia, tak sampai kepada Allah sebab hutang. Kena lunaskan hutang dulu. Sebab tu seseorang yang mati, sebelum diagih-agihkan harta dia kepada waris dia, kena bayar hutang. Tak kira hutang dengan Allah, zakat, hutang dengan manusia, duitlah hutang dengan manusia, tetap kena lunaskan hutang dulu. Sebab itu dalam Quran, ayat hutang ni antara ayat yang paling panjang. Satu page, satu muka surat ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu bagi hutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan. Sebab hutang ni ada waktu bayar ada. Jangan tuan-tuan kata tak, tuan-tuan bagi je hutang, bila nak bayar, tengoklah bila dah ada dapat gaji dia bayar, bila dah ada duit bayar. Memang takkan ada duit, tuan-tuan kena tetapkan ila ajalin musamman, kena tetapkan bila tempoh dia untuk bayar hutang. Macam tuan-tuan bagi apa, assignment, kerja rumah kepada pelajar. Kalau tuan guru, lecturer, tuan-tuan ada anak murid, bagi assignment, bagi kerja rumah, buat. Kalau tak ada due date dia, tarikh akhir dia, maka sampai kesudah takkan siap. Sampailah dekat-dekat nak final baru siap. Sebab apa? Sebab tak letak tak letak apa, ila ajalin musamma, bila waktu due date dia.
yang sepatutnya kena submit, kena hantar. Sama juga dalam hutang ni, tuan-tuan kita nanti kalau ada duit bayarlah. Ada duit dia boleh, memang takkan ada duit. Lalas ke 10 tahun akan datang baru ada duit. Tuan-tuan betul hidup ke tak lagi. Sebab itu Quran kata ila ajalin musamma, sampai bila? Faktubuh, tulis hutang tadi. Takut-takut nanti dia kata kita dah tulis hutang, dia pun dah sign, kita pun dah sign, tidak kita simpan elok-elok. Ni sebagai bukti dia, kamu dah hutang dengan aku sekian. Jangan pula 5 tahun akan datang dia pun dah sakit macam-macam, dia pun dah lupa. Mana ada hutang 5,000, bukan 3,000 ringgit ke hutang lu. Dia dah lupa-lupa. Bila dah berumur dah lupa, ataupun dia buat-buat lupa. Sebab itu kena Quran suruh faktubuh, tulis. Ayat dia panjang, sampai Quran suruh datangkan saksi, 2 orang saksi supaya tidak berlaku pertelingkahan. Adakah segala Quran suruh ini dalam satu page ayat mengenai hutang adakah wajib? Tidak wajib. Cuma hukum sebagai irsyad. Irsyad ini hukum dalam Quran. Setiap suruhan dalam Quran bukan wajib, ada kalanya berbentuk irsyad, seperti ayat hutang ini. Irsyad ini menunjukkan sebelum berlaku pertelingkahan, sebelum berlaku pergaduhan, sebelum berlaku perkara lebih besar, lebih baik kamu buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Adakah wajib? Tidak. Sebagai langkah berhati-hati. Sebab ada ketikanya suruhan Quran itu wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya sebagai irsyad. Kamu nak buat, buat. Tak nak buat pun tak apa. Sebelum daripada ayat hutang ni disebutkan panjang juga ayat riba. Sebab riba dengan hutang ada kaitan. Riba dan juga hutang dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir. Selepas ayat riba, ayat hutang. Tapi ayat hutang lagi panjang daripada ayat riba. Sebab apa ya? Sebab hutang dengan riba ni ada kaitannya. Sebab itu Quran menitik beratkan sampai hampir 1 line ayat riba dan juga ayat hutang. Bila panjang ayat tu menunjukkan pentinglah. Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang susah nak bayar hutang, dia extend masa dia, Allah Ta'ala akan beri naungan kepada dia pada hari yang tidak ada naungan di akhirat nanti. Allah Ta'ala beri khusus kepada dia. Okey. Ya. Balik. Macam saya ni hutang kan. Jadi saya kata kalau saya tak boleh bayar hutang saya ni RM1,000 ni, saya kata ni barang ni, saya tahu barang, ambil barang ni, boleh tak? Boleh. Tapi itu dipanggil sebagai bab apa? Gadaian. Rohan. Saya tahu barang ni barang ni ambil. Kalau saya tahu. Boleh. Kalau dah sampai tempoh matang, kalau tuan-tuan tak mampu bayar, jadi barang tuan-tuan gadaikan tu terpaksa jual lah, bagi dia balik, bagi dia. Itu boleh, itu adalah dibenarkan. Cuma dalam tempoh hutang tersebut, yang perlu kita tahu adalah tak dibenarkan untuk kita guna barang tadi. Barang gadaian tidak dibenarkan untuk kita guna. Itu yang perlu kita tahulah. Kita lihat sekejap, di mana saya jumpa. Okey. Saya ada jumpa masalah tu. Di mana? Contohnya seseorang yang simpan duit dia simpan duit dia bersama saya. Sebab mungkin dia nak letak ke rumah, dia takut hilang ke apa, dia letak bersama saya. Jadi saya simpan duit tadi, satu amanah. Adakah boleh saya guna ataupun tidak? Idza awda'a 'indaka ahadan wadi'atan. Apabila seseorang yang simpan duit kepada saya, tak boleh bagi saya ini untuk guna duit tersebut melainkan dengan izin tuan punya duit. Dan wajib kepada saya untuk saya jaga duit tadi. Kalau dia bagi 1,000 tu kena ada bersama saya, tak boleh saya guna walaupun 1 sen. Itu dipanggil wadi'ah. Apabila saya gunakan duit tadi tanpa izin dia,
maka pada ketika itu saya dianggap sebagai berdosa. Kalaulah saya invest duit tadi, dapat untung, bukan milik saya, milik dia. Sebab apa? Sebab dia simpan duit kepada saya. Sebab tu saya tak boleh guna langsung duit tu. Kalau saya guna juga, saya dianggap berdosa. Dan kalau ada keuntungan di atas duit yang saya gunakan tadi, duit tadi adalah milik tuan dia. Dalam bab gadaian pun sama. Dalam bab gadaian ni, kalau tuan-tuan hutang dengan saya RM1,000, kemudian tuan-tuan letak cagaran motor kepada saya, hutang RM2,000, letak cagaran motor Kris, okey lah. Jadi boleh tak saya guna motor tu? Saya tak boleh guna. Tak boleh guna. Sebab itu adalah milik tuan, yang tuan punya motor, iaitu dia hanya letakkan motor ni sebagai satu kepercayaan saya kepada dia, dia akan bayar hutang. Tapi kalau dia tak bayar sampailah tempoh matang yang dibenarkan, maka pada ketika itu saya dibenarkan untuk ambil motor tadi lah. Kena bagi tahu dia nilaikan motor tu berapa, jadi saya kena ambil motor tadi. Dan yang baki, kalau ada baki, bagi balik kepada tuan, yang kepada orang yang berhutang kepada saya. Sebab setiap barang gadaian tak dibenarkan guna. Motor tadi kalau sampai setengah tahun, kalau tak guna, rosak lah. Jadi kena hidupkan enjin lah setiap hari. Itu tak apa, tak jadi masalah. Cuma kalau guna untuk keperluan dia pergi ke sana, pergi kerja dia, balik kerja semua, itu tidak dibenarkan. Ataupun bagi sewa kepada Grab. Itu sewa kepada orang yang kerja Grab. Kalau dia tak ada motor, ambil motor ni, bayar sewa pula. Dah lah, harta tu harta gadaian, dia bagi sewa lagi, tidak dibenarkan. Cukup sekadar tu. Ya. Orang yang telah mati, kalau dia tidak solat, orang yang mati ni kalau dia tidak solat, solat jenazah. Oh, solat jenazah. Kalau seseorang yang tak sempat solat jenazah, sedangkan mayat telah dikebumikan, maka dia boleh sembahyang ke atas kubur. Dia boleh sembahyang. Dia sebenarnya boleh sembahyang. Dia sebenarnya bukan kata semalam dia boleh sembahyang. Kalau waris sampai minggu depan boleh sembahyang lagi. Kalau dia sampai lambat, contohnya daripada mana, London ke mana ke, mungkin tiket ada pun minggu depan baru sampai anak dia. Jadi minggu depan dia sampai je Malaysia terus sembahyang, boleh, tak jadi masalah. Cuma tempoh dia berapa lama, itu ulama berbeza pendapat lah. Tempoh berapa lama kita boleh sembahyang ke atas mayat tadi, tempoh dia ulama beza pendapat. Yang pendapat muktamadnya sampai mayat direput, ada yang kata sampai 6 bulan. Tapi sembahyang jenazah ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, sembahyang jenazah ni bukanlah kita dah sembahyang, kita sembahyang lagi. Ustaz kata sampai jenazah reput, setiap hari kita pergi kubur sembahyang. Bukan maksudnya begitu. Kita sembahyang hanya disunatkan sekali je. Sembahyang mayat disunatkan sekali je. Tapi bila berlaku kematian, kalau kita tak sempat solat, kita sepatutnya sembahyang jenazah pukul 12. Tengok 11.45 dah sembahyang dah. Kita sampai tak sempat sembahyang, tak apalah, kita bagi dia sampai ke kubur, dah siap dikebumikan, semua dah baca talqin, semua dah balik, kita sembahyang. Boleh, tidak jadi masalah. Yang penting kita tahu kiblat. Kiblat kita tahu. Kalau kiblat arah sini, kita pun arah ke sana, Allahu Akbar, sembahyang. Nak pakai slipper, tak pakai slipper, terpulang tuan-tuan. Kalau rasa slipper bersih, pakai slipper. Kalau rasa slipper tak bersih, buka slipper. Selalunya slipper bersih je. Kita pijak-pijak kat luar, bukan kita pijak tahi pun. Kalau tuan-tuan rasa tidak yakin, tuan-tuan letak slipper tepi, sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai slipper, nak pakai kasut pun boleh sembahyang. Yang penting kena ada wudu lah. Wudu itu wajib, kena ada. Kemudian yang kedua, kena hadap kiblat. Dan yang ketiga adalah pastikan menutup aurat dengan sempurna. Itu je. Dan tidak ada najis pada diri tuan-tuan.
pada pakaian, kasut ke apa, pastikan bersih. Sembahyang jenazah sekejap je. Kalau dia tidak yakin perkara ni, dia boleh sembahyang ghaib. Kalau dengan syarat dia duduk jauh Kalau meninggalnya contohnya di AU Keramat 2, tinggalnya di AU Keramat 3, mana boleh, dekat sangat tu. Jogging pun boleh sampai. Jadi tuan-tuan kena kalau jauh, contohnya duduk dekat mana, Nilai jauh juga, walaupun tak sampai dua marhalah boleh buat jamak qasar, tapi dia jauh jugalah. Jauh juga. Jadi kita boleh buat solat jenazah ghaib. Kalau kita boleh hadir, kita hadirlah. Kalau kita rasa tak boleh hadir hari ni, contohnya kawan kita meninggal tak boleh hadir hari ni, 3 hari akan datang baru boleh hadir, kita pergi ke kubur, kita sembahyang tidak jadi masalah. Perkara ni boleh. Sebab Nabi SAW pernah sekali Nabi tanya sahabat, mana tukang siap, perempuan yang siap, yang jaga masjid, selalu sapu sampah masjid. Sahabat bagi tahu dia dah meninggal dunia. Berubah muka Nabi. Sebab apa tak nak bagi tahu dia? Kemudian sahabat-sahabat kata, yalah siap kan. Dia kata bukan, sepatutnya bila ada kematian bagi tahu aku, walaupun dia siap. Jadi Nabi suruh tunjukkan dekat mana kubur dia. Kemudian Nabi pergi kubur dia. Sampai situ yang saya ingatlah hadis dia. Cuma Nabi semayang ataupun tak, tu kita kena cek balik. Tapi sebenarnya semayang itu adalah perkara yang dibenarkan untuk kita buat di atas kubur. Okey, ada apa lagi? Cukup sekadar itulah. Semoga Allah beri kefahaman pada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.